Dia baca bismillah Ustaz, dia minum je Ustaz, dan ketika itu Ustaz, dia tergolek dan dia akhirnya mati sebelah badan Ustaz. Umat Nabi SAW ni kalau sebagaimana umat Nabi-Nabi dulu, saya rasa dah lama ranap dah kita ni. Hati-hati, jangan sekali-kali bila kita melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, khawatir Allah akan terus bayar cash. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral pada malam ini. Janji pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting bermanfaat. Dan saya bersama dengan Ustaz Heri sekali lagi. Apa khabar Ustaz? Siap bang, Alhamdulillah. Saya ni ada banyak persoalan Ustaz. Saya ni sebenarnya bukan saya pun. Saya kalau jumpa abang je, tak ada yang tak ada soalan. Mesti soalan je bang. Saya mewakili kawan-kawan, mewakili netizen yang bagi soalan. Kifarah dengan karma tu, apakah benda ni sama atau tidak? First sekali, ialah orang Melayu panggil kifarah. Orang Melayu panggil kifarah. Dia sebenarnya istilahnya ialah kafarah. Kafarah. Asalkan orang Melayu faham maksud itu, okeylah. Jadi kafarah ni sebenarnya maksud dia tebus. Kalau dalam bahasa Arab, saya perhati bang, dia punya istilah tu memberi maksud dia tutup, sitter. Tutup kes lah, macam ibaratnya begitu, tutup. Bukan balasan ke Ustaz? Kita tidak masukkan dia dengan balasan sebenarnya. Kafarah ni arti tebus, tutup. Dalam kaedah tutup itu ataupun tebus tadi macam-macam lah. Kalau kafarah sumpah, caranya. Kafarah puasa, macam-macam kafarah ni. Karma ni saya rasa dia satu istilah yang bukan daripada istilah Islam sendiri. Dia istilah, kalau kita lihat, saya ingat dalam agama Hindu pun dia pakai karma. Bukan Hindu saja sebenarnya, Singh pun pakai. Kalau tak silap saya, Buddha pun kalau kita tengok dia pakai juga. Karma dengan kafarah satu benda yang berbeza dalam konteks prinsip dan juga konsepnya. Kafarah dalam Islam, dia memberi maksud sebagai untuk menutup, untuk kita tebus kesilapan kita. Maka kita buat dengan sesuatu yang lain. Ya, misalnya, kalau orang banyak dosa, kafarahnya dibuatlah kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW sebut kan, salawatul khams, wal jumatul jumati, wa ramadan wal umrati kafaratun lima bainahum. Adalah sebagai penghapus dosa di antaranya. Jadi solat di antara solat. Jadi solat tu antaranya penghapus dosa. Ada orang kata dia ni terlantar sakit bertahun-tahun. Allah nak hapuskan dosa dia. Itu kan dipanggil kafarah tu Ustaz? Ya, kerana ada hadis Nabi SAW yang sebut tentang kafarah sesuatu kesalahan atau dosa tadi dengan sebab Allah timpakan dia dengan, lebih tepat uji dia dengan sesuatu penyakit misalnya. Tetapi bukanlah makna automatically dia sakit dia dapat kafarah, tak. Dia memberontak apa sebagainya, menyalahkan Allah Ta'ala, itu tak dapat pahala juga. Kalau dia sakit tu sambil-sambil dia berbaring, dia berzikir dan dia bersabar, maka itulah yang akan menghapuskan dosa-dosa dia. Itu maksud dia. Ini cerita benar tu Ustaz yang berlaku dalam era saya. Ada seorang ni cukup dikenali lah kawan kita semua. Minta maaf Ustaz, dia minum arak Ustaz. Dan satu hari orang tegur, bila kau nak berhenti? Asal aku nak berhenti, dia kata. Dan dia angkat mak tu, dia terus baca bismillah Ustaz. Dia baca bismillah Ustaz, dia minum je Ustaz, dan ketika itu Ustaz, dia tergolek dan dia akhirnya mati sebelah badan Ustaz. Adakah itu karma Ustaz? Kita orang Islam kena faham bahawa setiap perkara yang kita buat itu dihitung nilai. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan Allah akan nilai, setiap kejahatan juga Allah akan nilai, walaupun sebesar biji zarah. So kalau benda yang dia buat tu dosa, maka dia akan dicatatkan dosa. Kalau kita nisbahkan setiap perbuatan dosa tu dengan kafarah saja, nanti orang akan mengatakan bahawa tengok, saya buat apa-apa, tak ada apa-apa pun yang kena pada saya. Jadi adakah bermakna perbuatan itu tidak salah? Jadi sebab itu kita kena faham dulu bahawa perbuatan yang salah, konsepnya Allah akan catatkan sebagai dosa dan tak akan pernah lepas. Cuma ada keadaan Allah mungkin akan menguji seseorang dengan ujian-ujian musibah ke misalnya, penyakit ke sebagainya, itu untuk barangkali menghapus dosa-dosa dia. Ada juga keadaan di mana Allah mungkin timpakan tadi sebagai balasan. Dia tidak mungkin benda itu tidak kita boleh katakan oh inilah kafarahnya. Jadi kalau tengok ada juga orang lain yang buat perbuatan yang sama, dia tak kena pula. Nanti dia akan kata oh tengok, menunjukkan bahawa saya tak salah. Tapi kejadian-kejadian macam ni Ustaz, banyak yang berlaku apabila dia mencabar Allah. Ya, sebab itu bang, dalam konteks ni saya suka nak kata hati-hati. Jangan sekali-kali bila kita melakukan perkara yang bertentangan dengan agama, atau lebih tepat bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, khawatir Allah akan terus bayar cash. Itu kena hati-hati, kerana Allah syadidul azab. Allah kalau nak mengazab, maka kita akan tengok azabnya itu pedih. Itu sebab itu kalau yang abang sebut tadi itu, mungkin dia nak tunjuk dengan dia punya kesombongan. Bahkan dia minum arak tadi dengan membaca bismillah. Itu seolah-olah mempermain-mainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka
Allah bagi cash. Tidak ada yang mustahil. Bertengkar dengan ibu bapa. Kemudian bila ibu bapa mengatakan begini, dia menidakkan. Dia kata, kau jangan buat perkara macam ni, nanti jadi macam ni. Dia kata, siapa yang boleh buat? Dan akhirnya bila dia berjalan saja keluar, dilanggar oleh kenderaan besar, Ustaz. Mati dekat situ. Adakah itu juga karma, Ustaz? Ya, sebab itu kita sebut tadi, cuma dalam konteks itu bang, kita sebut tidak menjadi suatu masalah kepada Allah Ta'ala untuk nak terus memberikan sesuatu perbuatan itu balasannya cash. Allah tidak ada suatu halangan ataupun keterikatan bang. Perbuatan ni Allah tangguhkan kemudian, perbuatan ni kemudian. Sebab itu kita risau yang itu. Kita tidak tahu kalau sekiranya perbuatan kita tadi Allah akan bayar terus. Yang itu kita risau. Kerana banyak perkara dalam kehidupan kita ni Allah jadikan kadang-kadang sebagai pendidikan untuk orang lain. Orang-orang dulu yang Allah Ta'ala hancurkan, itu pendidikan kepada kita, pelajaran untuk kita supaya jangan engkau mengikuti sebagaimana perbuatan mereka. Tetapi asasnya apakah itu kita sebut sebagai kafarah? Saya rasa lebih tepatlah bang kalau kita sebut dalam konteks kita sebagai seorang Muslim menggunakan istilah kafarah, atau orang Melayu panggil kifarah. Kerana karma ni dia dari segi konsep dan juga prinsip dia, saya kira dia tidak tepat dengan apa yang dikehendaki oleh Islam. Bahkan kalau kita memiliki kepercayaan dalam konteks kita sebagai seorang Muslim, maka itu hukumnya haram. Bawa semua orang ni, kita bincang pasal zaman-zaman Nabi-Nabi terdahulu, Ustaz. Saya tak tahu sama ada pasti betul atau tidak. Saya nak tanya dengan Ustaz. Betul ke ketika itu langit terbuka? Maksudnya, kalau ada sesuatu yang buruk ketika itu dilakukan oleh manusia itu, Allah akan menghukum ketika itu juga. Satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ialah Allah tangguhkan, Allah tidak hancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Sebab itu umat-umat terdahulu Allah perintahkan, misalnya kaum Saleh yang Allah Ta'ala hantarkan unta tu kan, hancur. Kaum Musa AS, apa jadi dengan Firaun? Tenggelam habis semua. Tinggal yang beriman saja. Kaum Nabi Nuh AS, banjir besar, tenggelam habis dunia ni 6 bulan. Yang akhirnya tinggal siapa? Hanya yang beriman saja. Jadi sebab itu kaum-kaum terdahulu begitu kaedahnya. Tetapi dengan Nabi SAW, kata para ulama ini menggambarkan kedudukan Rasulullah SAW, maka Allah tangguhkan, Allah tidak hancurkan. Kerana kalau kita rasa bang, umat kita ni, umat Nabi SAW ni, kalau sebagaimana umat Nabi-Nabi dulu, saya rasa dalam meranap dah kita ni. Isunya ialah Allah memuliakan Nabi SAW, maka apa yang berlaku pada umat terdahulu ditangguhkan. Tengok umat Nabi Lut AS, diajak supaya bertaubat, supaya beriman kepada Nabi Allah Lut AS, supaya meninggalkan perkara yang bertentangan. Tapi akhirnya mereka mempermainkan. Bahkan malaikat yang dihantar itu juga dipergunakan mengikut kehendak mereka. Akhirnya Allah terbalikkan orang kaum Lut. Jadi inilah yang berlaku pada umat yang terdahulu. Begitu juga dengan laut mati kan, Ustaz kan? Itu Laut mati kaum itu Lut. kaum Lut, Sodom tu. Kaum Sodom. Kaum Sodom. Maknanya dia terbalikkan jadi laut mati. Dia panggil istilahnya dicongkir, kemudian diterbalikkan. Jadi bergerak. Dah pergi dah sana? Belum pergi? Belum lagi. Nanti kita pergi. Baik. Macam mana kita ni Ustaz kan, nak menerima kifarah ni? Kifarah betul kan? Ya, kifarah ataupun kafarah. Kafarah ni dengan hati yang terbuka. Dan itu sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang orang macam Ustaz cakap pada awal tadi lah, oh dia menyalahkan Allah. Allah ni takkan buat sesuatu tanpa sebab, tanpa hikmah di sebaliknya. Macam mana kita nak terbuka menerimanya, Ustaz? Menerima apa yang Allah Ta'ala timpakan pada kita ni bukan sesuatu yang mudah bang. Itu perkara pertama. Kita bercakap hari ni boleh bang. Ya, mungkin yang menonton kita hari ni, mereka juga mungkin cebik pada kita lah, istilahnya kan, mencebik. Hakikatnya kita kena letakkan ada satu asas dengan harapan. Bila kita berdepan dengan suasana tu, asas inilah yang membantu kita, iaitu iman. Kekuatan iman itulah yang akan menentukan. Sebab itu ada disebutkan bahawa semakin tinggi iman kita, maka sebagai berat ujian, dan paling banyak diuji adalah para Nabi. Sebab para Nabi, iman mereka tiada tolok bandingnya. Tapi yang selemah-lemah iman ni, kalau kita kena uji sikit pun, kita dah kata orang dah tercuit, kata orang kan. Bila kita jumpa dengan orang yang ditimpakan dengan ujian, dia akan kata, saya rasa Ustaz, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya. Ini mungkin kafarah atas dosa-dosa kesilapan saya yang dulu. Jadi bermakna ketika itu, saya cukup merasakan bahawa Allahu Akbar, saya silap ketika itu iman dia lebih kuat daripada iman saya. Kenapa? Kerana dia melihat dan menilai kehidupan itu pada sudut bahawa itu adalah suatu ujian Allah kepada dia, dan dia melihat tentang kesilapan dan kekurangan daripada masa kehidupan dia yang terdahulu. Anggaplah kifarah kepada Allah ini sebagai satu ujian, sebagai satu hikmah penebus kepada kesilapan-kesilapan yang pernah kita lakukan sebelum ni. Jangan kongsi kalau tak pasti, jangan kita buat wakaf dosa. Jumpa lagi dalam Sembang Viral. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton kami setiap hari. Bye. Terima kasih Ustaz.